أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك الذي تتنزل عليه الرحمة والبركة. آمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الرحمة آمين. ويجعلنا من أهل البركة آمين. ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى إن شاء الله. آمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق آمين. ومن الرياء ومن آمين. الحسد ومن البغض ومن كل المذمومات، آمين. واحفظ ألسنتنا من الكذب. آمين. اللهم اجعلنا من الصديقين واجعلنا مع الصادقين. آمين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا قرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan rahmat daripada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keizinan, memberikan taufik dan memberikan nikmat ini, dan Allah memberikan di atas keinginan hamba-Nya yang hendakkan Allah Subhanahu wa taala nak mengenal kepada Allah, nak mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana Allah menyebut di dalam firman dalam hadis qudsi, man atani yamshi ataituhu harwala. Siapa datang pada aku berjalan, maka aku datang pada dia berlari. Maka segala nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah di atas dasar Allah kaitkan. Allah sengaja mengaitkan. Allah boleh saja kalau dia nak bagi, tapi Allah sengaja mengaitkan kepada hati hamba itu, iaitu keinginan hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah nakkan kita usaha sebagai seorang hamba. Kerana itu kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada apa yang setakat ini diberikan oleh Allah pada kita. Walaupun kita tak dapat yang asalnya, iaitu duduk di dalam majlis bersama-sama. Kerana mungkin di situ kurangnya keinginan hamba ke arah itu. Maka ketika ini Allah menguji kita dengan menaik seketika nikmat tersebut. Dan jangan kita lupa juga, bila Allah bagi nikmat kita dengan Google Meet ini dan sebagainya, tak mustahil juga Allah boleh menariknya juga. Kerana antum kena ingat, para ulama membahaskan bahawa di akhir zaman nanti yang menguasai internet ini adalah Dajjal dan tentera-tentera. Ketika itu akan sampai satu tahap bahawa hubungan manusia akan diketahui seluruhnya oleh Dajjal. Kecuali satu saja Dajjal dan kuncu-kuncunya dia tidak boleh detect, iaitu hubungan hati sesama Muslim. Kerana itu Buya sangat berpesan selalu, apabila kita ini hubungan kita lebih-lebih kepada guru, tak kiralah siapa guru kita, sangat penting supaya dia memahami apa maksud guru dia, memahami apakah maksud ulama-ulama yang beramal dengan ilmu ni, untuk membersih diri kita ini daripada segala sifat mazmum. Kerana itu apabila kita dimudahkan begini, dan apabila kita Allah Subhanahu Wa Taala pilih contohnya menguruskan ataupun bersama di dalam majlis seperti ini, jauhkan ujub dan riak dan merasakan kita ini sudah mengetahui segala-galanya. Termasuklah kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita dalam Al-Quran, selalu Buya pesan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, "Alaula fadlullahi wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Maka kalaulah bukan dengan sebab kelebihan. Apa maksud kelebihan? Benda lebih ni apa maksud dia? Imam Syarawi mengatakan iaitu benda lebih ini
ziyadah amma tastahiq, sesuatu melebihi yang kau berhak. Maka hakikatnya banyak benda atas muka bumi ni, nikmat-nikmat yang kita dapat ni, kita tak berhak sebenarnya. Tapi Allah bagi lebihan daripada Allah. Kerana itu Allah kata kalau tanpa itu kita pasti rugi. La kuntum, lam dekat situ lam taukid, pasti kamu itu dalam kerugian. Bukan apa ni, tidak pasti ataupun 50-50, tidak. Allah kata pasti kamu dalam kerugian kalau Allah tak bagi lebih daripada yang kamu berhak. Kerana itu Buya pesan pada diri Buya dan antum semua, apa nikmat kita dapat, nikmat-nikmat, khususnya nikmat yang mendekatkan diri pada Allah, nikmat ibadah, nikmat majlis ilmu, nikmat menguruskan majlis ilmu, maka itu sebenarnya lebihan Allah nak bagi. Dan kita kadang-kadang kita tak tahu, mungkin itu adalah sebab doa-doa orang-orang soleh yang kita kenal, maka Allah pilih kita dan bagi sebagai ujian. Kena ingat first sebagai ujian. Apa nikmat Allah bagi ini adalah ujian. Ujian nak melihat kita ni jadi hamba yang bersyukur, ataupun kufur yang membawa maksud kita takabur dan riak, ujub, duk berasa diri kita tu hebat. Di situ akan menunjukkan dalil-dalil kadang-kadang kita ni tersilap. Kita bercakap tanpa ilmu, dan kita bercakap sesuatu itu tanpa panduan. Kerana itu kena faham masing-masing. Jadi kalau dalam majlis seperti kita ni, kadang ada guru yang minta maknanya macam mana video, macam mana suara, jangan cepat sangat sebut. Tak apa, video tak penting, suara je. Jangan, sebab guru ni bila bercakap, dia menjaga adab. Dan bila guru ni kata video tu, sebab kadang-kadang dia nak menunjukkan sesuatu. Jadi jangan rasa kita ni reti sangat mengurus. Kena belajar. Kena muhasabah diri. Boleh faham ni? Sesiapa pun. Buya cakap kat sini bukan apa. Bukan hanya menjurus kepada majlis kita ini. Buya yakin di kalangan antum ada yang menguruskan pengajian di masjid, di surau, di mana-mana. Maka kena faham benda ni. Dan jangan bersangka buruk dengan guru tu nak menayang muka ke ataupun sebagainya. Mungkin ada yang berniat begitu, na'udzubillah min zalik. Dan itu banyakkan berdoa supaya dapat guru-guru yang jujur. Guru yang bercakap sesuatu untuk kebaikan untuk anak-anak murid. Bukan untuk kepentingan diri dia. Kerana itu kena banyak bersangka baik. Dan banyak belajar. Hatta menguruskan benda-benda jenis rujuk. Bila kita ada guru rujuk. Buya kita dah buat online ni, contohnya macam mana ada adab dia. Sebab online ni berbeza dalam majlis. Tapi kadang-kadang tidak bertanya langsung. Satu tak ada bertanya. Nak menunjukkan macam kita ni tahu sangat. Tak boleh. Itu yang akan jadi silap. Bila ditegur, merajuk pula. Takut merajuk lah. InsyaAllah tak ada lah di kalangan kita ni. Tapi di mana-mana. Buya kadang-kadang tu dulu pernah. Tu pasal kadang-kadang ada AJK surah, AJK masjid kadang apa ni, gimah juga. Sebab Buya jenis tegur. Kadang-kadang bila Buya pergi satu masjid, Buya mengajar, Buya kata ramai orang maktab masjid ni. Ustaz, saya dah berbelah-belah tahun urus pengajian kat sini. Ini baru sikit Ustaz. Ya lagi banyak. Lepas tu bila Buya cakap, jadi saya ni baru first time datang ni nak minta bulanan, saya nak mengajar ni, cadangan antum kitab apa. Ustaz guna je kitab apa-apa. Kitab ni tak apa Ustaz, tak penting. Dia yang penting kitab tu ada lah kat atas meja tu. Lepas tu Ustaz balon lah. Ni nampak tak? Nampak tak orang yang menguruskan majlis ilmu tanpa ada guide dari ulama? Antum ingat mengurus majlis ilmu ni macam mengurus syarikat kan? Itu pun perlu kepada guide. Kerana itu nak kena faham. Kita kena anggap kita ni selalu kurang. Maka kita akan merujuk. Kita akan bertanya. Boleh faham? Khususnya yang dalam majlis kita lah. Umumnya kepada yang lain ni. Antum-antum ni. Ni sini ada yang menguruskan pengajian di Taman Pahlawan. Ada yang menguruskan di masjid-masjid sekian. Ada yang mungkin menguruskan muslimat. Dan ada yang menguruskan majlis kita ni. Boleh faham? Jadi majlis ni siapa? Majlis ni siapa yang menguruskan? Majlis ilmu kita ni. Saya. Buya nak dengar suara? Saya. Siapa?
Saya Buya. Ha? Saya. Bukan. Itu siapa tu? Ada yang muslimat siapa? Ada dalam majlis? Ada masuk? Fatimah. Ada? Dia Fatimah. Ada kelas? Tetap masuk kelas? Ya, saya Buya. Ingat tu, ambil faedah, faham? Ya. Semua sekali. Sebab kita tak tahu. Nanti sampai satu tahap tiba-tiba na'udzubillah pula. Ini tapi tak apalah, dalam proses belajar macam mana Buya beri peringatan, rujuk. Itu juga JK surau, JK masjid, rujuk para ulama. Kita bila buat majlis ilmu ni bukan main bedal begitu saja, kita nak hasil. Kerana itu kena rujuk para ulama. Kalau dalam AJK itu ada di kalangan mereka itu ulama, rujuk dia. Walaupun dia mungkin pegang bendahari saja, maka rujuk dia. Kalau dia ulama yang bertalaqi, yang pernah belajar dengan tuan-tuan guru, macam mana adab dia. Jangan kita anggap benda agama ni benda mudah-mudah saja. Bukan kita nak menyusahkan, tak susah pun tu. Cuma kita kadang tu terlampau nak samakan benda agama kita itu dengan sesuatu yang benda dunia. Boleh faham? Dan ingat selalu. Dan nikmat-nikmat rezeki kita ni, nikmat-nikmat apa yang kita dapat semuanya kelebihan daripada Allah dan rahmat daripada Allah. Kalau tak, ingat. Kalau tak, kita pasti rugi. Itu saja. Boleh faham lah? Jadi, itu juga dalam pengajian kita hari ini, kita meneruskan macam contohnya kitab Syekh Abdul Samad Al-Khalimi. Kadang-kadang ada guru dia ada kaedah mengajar. Ada jenis guru dia nak tumpu satu kitab, khatam dulu kitab. Dia tak sibuk kitab lain. Kadang-kadang ada setengah anak-anak murid ni yang dia pesan pada antum. Bagus, kadang ada sifat rasul nak banyak, nak mengaji. Allah pilih. Jadi kita kena percaya guru kita macam mana nak atur untuk kita. Dia sebenarnya kualiti pada suatu ilmu, walaupun sikit tapi amal pada ilmu. Kadang-kadang ada orang bertanya pada Buya nak itu nak ini, Buya kata boleh. Tapi tiap-tiap hari nak kena mengaji, boleh. Tak boleh pula. Buya kata Isnin mengaji, Selasa mengaji, Rabu mengaji, Khamis mengaji, Jumaat mengaji. Main mengaji. Kita boleh mengaji banyak kitab. Seminggu tu boleh bagi 7 kitab. Tapi antum sendiri tak boleh. Betul tidak? Cuba akui Buya. Betul tidak? Antum pun tak sanggup. Lemah hanya kita zaman sekarang ni. Dan banyaknya penghalang kita zaman sekarang. Jadi jangan terlampau merasakan diri kita ni deserve sangat nikmat daripada Allah. Jangan kita rasa kita ni berhak sangat nikmat daripada Allah. Sebab Allah bagi tu sebab kelebihan dan rahmat. Masing-masing kena sedar. Kekurangan kita, tengok kekurangan kita. Layak ke kita? Kat situ. Muhasabah. Boleh faham tidak? Kita ni ada Selasa Khamis mengaji. Lepas tu hari Ahad. Kadang-kadang kita pun sibuk. Selasa Khamis. Ahad. Lepas tu kita nak mengaji. Banyak kitab. Lepas tu kalau tak banyak pun, yalah, lebih lah. Lepas tu kita sibuk pula nak mengaji banyak guru. Macam mana? Selasa, Khamis, Ahad. 3 kali seminggu. Lepas tu Selasa tu bukan satu hari satu malam mengaji. Sejam ya. Dengar ni, Buya nak membebel ni. Pasang telinga. Selasa tu. Jadi cuba sabar. Syukur ni yang dapat ni. Cukup. Jangan rasa diri kita ni. Dan percaya guru kita pula. Mak faham. Kenapa guru kita atur kita. Kadang-kadang ada setengah guru ni. Dia semayang istikharah. Setiap benda dia nak buat. Terutama benda-benda berkaitan dengan ilmu. Berkaitan dengan ni. Berkaitan dengan dakwah. Berkaitan dengan apa. Dia semayang istikharah. Petunjuk daripada Allah. Sebab dia tahu, dia sedar bukan dia ada kuasa benda tu. Dia tak ada kuasa. Kerana itu Buya selalu pesan banyak berdoa.
Boleh faham? Kadang-kadang kita tu yang kadang-kadang bila buat tengok ada yang macam dia kata okey tak apa. Kalau contoh macam majlis ilmu kita ni, Selasa, Khamis, Ahad tu, bagilah 3 guru. Nak ikut cara kita yang tak ada guide daripada guru ni. Buat. Cari guru. Banyak guru. Bukan Buya kata, Buya seorang. Tidak, ramai. Tapi perjalanan tu, guide kita tu macam mana? Kita kena ambil guide daripada guru yang pernah berguru. Macam mana nak atur? Barulah ilmu tu jadi kejap. Boleh faham tak? Kejap, ketat. Ini semua kita nak ni. Lepas tu guru pula banyak pandangan dia. Ada yang pegang mazhab Hanafi, pegang mazhab Syafi'i, pegang mazhab Imam Ahmad. Ada yang Syiah, ada yang Wahabi, ada yang Ahli Sunnah. Tu pening kepala kita. Asas pun kita tak kuat lagi. Boleh faham tak ni? Kan itu nak kena faham lah. Baru dia akan capai elok. Jadi jangan cakap faham. Buya pun tak ada ilmu sangat. Cuma Buya cakap ni atas dasar concern. Dan kita bila mengingatkan orang atau kita mengingatkan jemaah dalam majlis-majlis ilmu, Umar selalu pesan Buya, bila kita mengingatkan mereka, datangkan perasaan kasih pada mereka, concern dalam masa yang sama untuk mentarbiah diri kita. Kalau kita tak marikan perasaan tu, kita akan uruskan majlis ilmu ataupun kita akan menegur orang dalam keadaan akan rasa diri kita tu hebat. Kita akan rasa ujub. Kita akan rasa ni aku yang ngurus ni. Aku yang ni. Jadi kita cakap tu kadang-kadang bighairi ilm. Tanpa ilmu. Dan kadang-kadang tu silap kita bercakap tu depan guru kita pula. Padahal kita tak rujuk pun guru kita. Betul. Tidak apa yang kita nak cakap. Ini kadang-kadang su'ul adab. Kena. Kan itu Imam Syafi'i kata dan Imam Ghazali kata, sebelum bercakap kita fikir. Bukan terus tak boleh, jangan cakap. Ada juga yang kata, malah lah aku nak cakap, asyik silap aja. Yang itu lagi teruk lah. Syukur pada Allah. Bila kita ni, bila bercakap ada je orang tegur. Baru kita sedar, maknanya apa yang aku dapat Buya cakap ni, nasihat pertama diri Buya dululah. Lepas tu antum ambil faedah. Boleh faham? Ya? Jadi mudah-mudahan kita ada hubungan. Hubungan hati tu penting. Bukan dengan Buya saja, dengan para ulama lain. Buya kecil je. Ulama pun tidak mungkin. Boleh faham tak? Tapi kalau rasa tak kena juga, contohnya nak mengaji Syama'il, nak mengaji itu semua, nak mengaji, teringat Ustaz Azam apa sebagainya, jemput balik. Terpulanglah. Antum aturlah sendiri tanpa guide. Kadang-kadang jangan sangka buruk. Guru ni nak suruh kita mengaji dengan dia, dengan ustaz lain tak boleh. Jangan. Kita tak tahu. Dia lebih tahu. Kadang kita tak tahu. Ustaz ni dulu pernah mengajar. Kenapa dia tak mengajar? Dia tengah tunggu PhD dia disponsor penuh oleh bank negara. Dia tak boleh ke mana-mana. Dia kena fokus. Dia tak boleh nak mengajar dah. Lepas tu bila dalam Google Meet ni dengan internet, kita tak tahu kadang kawasan ustaz sekian ni lemah internet dia, yang ini lemah. Kita ni fikir nafsu kita. Lepas tu sangka buruk. Tu jadi buruk. Boleh faham? Jadi insya-Allah kita menyambung kembali pengajian kita, bersihkan hati kita, hargai ilmu yang ada. Yang ada kita ini, iaitu kita masuk kepada muka surat 100. Buka kita antum ke surat 100. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi bid darain amin. Amin. Kata penulis kitab Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, al-alim al-allamah Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, nafa'na bi ulumi, kita dimanfaatkan ilmu beliau di dunia dan di akhirat. Amin. Amin. Qala, dan adalah yang meriwayatkan hadis ini Syekh Ahmad Al-Qashashi di dalam kitabnya yang bernama Bustanul Arifin, daripada Ibnu Najjar dan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu an. Dan kemudian daripada sembahyang 2 rakaat ratibah itu, maka engkau sembahyang 4 rakaat atau 6 rakaat
dan dinamai akan dia sunat awabin. Baik. Ini didatangkan oleh Syekh Abdul Samad. Nampak Syekh Abdul Samad Al-Falimbani ini seorang yang sangat beradab dengan para ulama yang dia menuntut daripada. Kerana itu dengan yakin dia memberitahukan bahawa ini adalah datang daripada hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Syekh Ahmad Al-Qashash, iaitu disebut nama kitab. Zaman kita kadang-kadang tu kita nampak sekarang ni terus nak kepada hadis, bagus. Tapi antum perasan tak keadaan sekarang ini menyebabkan orang dah tak hormat ulama? Betul tidak? Dan dia merasakan diri dia bersandar sungguh kepada yang jelas. Akhirnya mereka bersangka buruk pada para ulama. Ulama yang beramal dengan ilmu, ulama Rabbani. Cuba tengok Syekh Abdul Samad Al-Falibani ni orang alim. Dia tahu hadis banyak. Begitu juga Imam Al-Ghazali rahimahullah. Tapi dia datangkan sini adab dia dalam kitab Bustanul Arifin. Boleh aja dia nak sebut hadis tu daripada mana? Daripada Bukhari atau daripada Muslim. Tapi dia kata hadis tu mari daripada Syekh Ahmad Al-Qashashi. Dalam kitab dia Bustanul Arifin. Kerana itu jaga. Yang penting ada rujukan dia. Daripada kitab Bustanul Arifin. Daripada Ibn Najjar. Dan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Tentang apa? Tentang sembahyang 2 rakaat ratibah, iaitu selepas sembahyang 2 rakaat, kemudian daripada sembahyang 2 rakaat ratibah, iaitu ba'diyatul maghrib 2 rakaat, engkau sembahyang 4 rakaat atau 6 rakaat. Kadang jaga adab kita, kadang kita sebut di situ terus kita bersangka 4 atau 6 ni ada dalil ke tidak ni. Tak nampak. Kadang kita bercakap tu macam kita ni mufti, ulama mujtahid, tu tanya dalil. Ada. Bagus dari sudut nak menuntut ilmu, bagus, tapi jaga adab. Kadang-kadang kita menyuarakan benda itu dalam keadaan macam seolah-olah kau tak bawa benda ni, aku tak percaya. Jangan. Dia jadi tak beradab dengan ulama. Boleh faham tidak? Maknanya lepas tu kalau kita ni tak tahu, bersangka baik. Ni ulama ni cakap tak mustahil dekat situ ada hadis yang 4 rakaat, ada hadis 6 rakaat. Kita tak baca. Bahkan dalam sunnah Al-Wahbi ni kalau kita baca kitab dan hadis Nabi, ada yang sampai 20 rakaat. Ini paling banyak 20 rakaat. Jadi jangan sombong, kita ni yang tak mengaji mana. Allahu Akbar. Umur dah sekian baru nak mengaji. Lepas tu kita pun, kenapa dah? Sahih ke tidak? Sahih ke tidak? Ni ulama' ni cakap ni. Kita menghujung ulama'-ulama'. Na'udzubillah. Bersihkan hati kita. Biar cakap ni bukan apa. Bersihkan. Sangka biar kita ni jadi orang yang dapat ilmu. Apa dia? Dapat takut. Dapat cinta akhirat. Dapat tidak apa di perasaan tidak mencintai dunia. Dapat. Ngaji banyak kitab tapi tak dapat. Macam mana? Tak dapat hakikat ilmu tu. Alhamdulillah lah kawan-kawan mengaji tapi tak dapat hasil dia. Sayanglah. Sebab itu hasil itu yang manfaat di akhirat besok. Dan itu Allah pesan, yauma yanfa'us sadiqina sidquhum. Hari yang memanfaat, iaitu orang-orang jujur, kejujuran mereka. Boleh faham? Kena ingat. Ya? Jadi tengok Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Dia bawa mari dalam kitab Bustanul Arifin tentang semayang sunat awabin. Bila kita mengaji, guru yang mengajar dia akan mensyarahkanlah kitab yang kita belajar ni. Jadi sunat awabin ni sunat. Dia kena habab, indiraj, iaitu hab-hab, sedikit-sedikit. Ada planning. Macam sekarang ni Buya dengar, alhamdulillah DJK ada bagi hadis-hadis kitab Syama'il, betul tidak? Pada antum Jumaat, setiap minggu Jumaat, Jumaat ambil berkat dengan niat ambil berkat.
Nabi SAW. Memang antum tak mengaji hadis tu. Tapi tu step ya, planning. Kadang ada guru dia ada planningnya. Biar kita dapat, lepas tu ada rasa macam keinginan nak faham. Keinginan nak tahu. Allah akan bukakan guru yang mengajar tu. Tapi kalau antum su'ul adab, takat tu je lah. Ataupun antum carilah guru yang boleh mengajar antum kitab Syama'il. Boleh faham ke dah ni? Dia ada plan dia, cuba yakin sikit, cari sikit. Lepas tu, yang berikan hadis, kalau ada orang tak faham, tanya. Kalau kita tak faham, cakap aja. Saya pun tak berapa faham. InsyaAllah, cuba bacakan dulu hadis itu. Tengoklah terjemahan dia. InsyaAllah mudah-mudahan nanti Allah bagi kita faham dengan guru kita mensyarahkan. Macam tu. Adab dia. Wah, begitu. Macam serabut sangat, kenapa? Ini nikmat. Ya, ini dengan ini jangan sombong. Bukan sombong, maksudnya jangan tidak sabar dalam menuntut ilmu ni. Kita tengok kan banyak Allah pemudahkan banyak benda. Kadang-kadang kita kadang-kadang terlupa kat situ. Tak apalah. Muhasabah balik. Tengok balik hadis-hadis tu. Baca hadis tu dengan cinta. Baca hadis tu datangkan, walaupun tak ada perasaan lagi, tapi datangkan dalam hati, ya Allah, aku baca hadis ni, ya Allah, aku rasa aku nak cinta Nabi, ya Allah. Bagilah aku faham tentang Nabi. Allah akan buka. Man yahfazal adab yajid lahu syaikhan fil bah. Siapa jaga adab, Allah hantar syaikh depan pintu rumah dia. Kiasan kepada maknanya, dia tak perlu susah-susah. Akan ada guru datang. Tapi bila kita suruh adab, duk sibuk, duk sabar, duk tanya guru-guru, mana-mana guru kita nak mengaji. Ataupun guru yang pernah kita mengaji tapi tak boleh mengajar dah. Mungkin ada sebab-sebab tertentu. Kita doakan dia berkati Allah. Lepas tu mudah-mudahan Allah pemudahkan. Cuba tengok macam isteri, contohnya isteri kepada Rasulullah SAW, Ummu Salamah. Apabila meninggal suami dia. Nampak tak? Bila orang tanya, bila orang pujuk dia dan sebagainya, dia kata apa? Tidak ada yang sehebat Abu Salam. Wajahnya, ketampanannya, kerajinan dia, kesungguhan dia, tak ada yang lebih hebat. Tapi diajar pada dia baca doa. Sentiasa minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, pinggirkan apa musibah yang kau timpa pada aku dan datangkan aku lebih baik daripadanya. Disuruh berdoa gitu. Akhirnya Allah bagi siapa jadi suami? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang bila mengaji ni, ada guru mengajar kita, lepas tu dia tak dapat mengajar, mungkin ada sebab dia doakan apa yang dia dah ajar diberkati Allah. InsyaAllah Allah gantikan mungkin lebih baik. Tapi kita ni kadang tu rasa bila mengaji, ni. Jadi tak ada adab kita. Ni kena muhasabah diri ni, boleh faham ke tak? Ingat, benda-benda ni sepanjang perjalanan kita, kelebihan daripada Allah dan rahmat. Anggap diri kita ni selalu tidak layak. Ya. Allah bagi. InsyaAllah. Itu pesanan. Tak ada bukan benci ke apa sebagainya. Cuma lebih kepada kerisauan. Sebab kita ni Allah dah tarik sikit demi sikit. Pengajian asalnya mudah untuk kita datang bersemuka, Allah dah tarik sikit-sikit. Dulu pun ada orang kata, alah boleh mengaji. Tengok sekarang ni. Nampak tak kalau Allah nak buat? Boleh? Dah sekarang ni guna internet. Bukan semua orang internet dia okey. Betul tidak? Bukan semua orang guna internet. Lepas tu perlu duit. Kalau tak ada duit macam mana? Nak bayar top up, nak bayar apa? Nak bayar bil Unify dan sebagainya. Kalau tiba-tiba Allah bagi lagi, ni jadi susah dia ni. Ketika tu beruntunglah orang yang ketika mana dapat berhubung dengan gurunya masa awal itu, ataupun dengan para ulama, dia menghubungkan hati dia dengan hati kuat, kasih, percaya dengan hujah-hujah yang Buya ingat lagi guru Buya, Buya Umar. Dia selalu, kami bila nak balik, kami kata, Abi macam mana kami kat sana besok rindu. Dia kata, kau amalkanlah apa yang aku ajar, apa sebagainya. Kau jangan risau, insya-Allah Allah akan guide kau. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan aku akan datang jumpa kau dalam mimpi kau. Sampai begitu.
Begitu juga Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat bermimpi Rasulullah SAW. Boleh faham ni? Sesiapa pun, bukan Buya cakap Buya aja, tapi bila kita di dalam majlis dan Buya lagu kat sini, Buya cakap lah begitu. Jangan silap faham, Buya pun lemah, Buya banyak kekurangan. Buya tak pernah rasa diri Buya ni. Apa yang Buya cakap hanya sekadar terbiah, risau, dan Buya sayang antum supaya antum dapat hasil, dan besok kita bangkit hari akhirat, kita kenal di antara satu sama lain. Sebab Allah tu berkuasa untuk tidak membuatkan kita tidak kenal besok, disebabkan su'ul adab kita. Boleh faham? Baik. Balik pada apa yang Buya sebut. Ini sebagai semangat juga. Dah seminggu cuti. Tak ada Allah. Sebenarnya Buya ni kurang sihat sikit. Hari ni mungkin Buya sebenarnya nak tangguh. Tapi itulah. Itu yang Buya kata. Kadang Allah ni bagi atas kadang keinginan kita. Mungkin ada lah. Allah tak semua. Ada yang nak sangat berdoa dia. Maka Allah pemudahlah. Boleh faham lah. Jadi kena sabar banyak. Tapi tak apa, Buya cakap. Kadang-kadang bila orang kata, apa yang Buya, tak boleh kalau kita bagi-bagi ustaz banyak. Bukan. Adab kita bukan tak boleh. Bukannya Buya tu merendahkan guru lain. Tidak. Tapi kita ni adab dengan tuan program, tuan pondok, tuan rumah. Jadi tuan rumah atur tu, niat dia bukannya tidak baik. Yang baik. Kenal dulu tuan rumah. Ini duk sibuk sampai rumah, dia duk sibuk tak tanya tuan rumah. Dia duk tanya jiran sebelah siapa? Jiran kat belakang siapa? Tanyalah tuan rumah tu mangkuk. Engkau tak kenal dia lagi. Kan dah keluar bahasa Melaka. Kan mangkuk tu bagus. Bukan menyumpah. Mangkuk tu tempat tadahan benda. Jadi semua biar jadi mangkuk. Boleh faham? Tu niat dia. Cuba kenal tuan rumah tu dulu. Siapa tuan rumah ni? Saya nak duduk kat mana? Kita nak makan apa hari ni? Tuan nak jamu apa? Tanyalah ni sibuk. Sedapnya bau. Jiran punya ke? Jiran masak apa? Astaghfirullahalazim. Kecil hati tuan rumah. Tuan rumah dah ada planning dia nak bagi makan. Sikit ke dia bagi? Banyak ke dia bagi? Adab kita dengan tuan rumah. Jangan tanya orang lain. Jangan banding dengan yang lain. Kita dalam tuan rumah tu kan? Dalam rumah dia. Betul tidak? Begitu. Jangan silap faham. Jangan silap faham. Jangan bersangka buruk. Auzubillah min zalik. Baik. Boleh faham tak ni? Nak tak payahlah bebel lagi. Kan? Nak. Kadang ada yang kata, Ustaz, saya ni rasa macam muda, macam budak-budak je. Ada kena bebel pula. Bagus, syukur. Mak ayah kita kadang dah tak ada, kita dah tua-tua ni. Tiba-tiba datang pula seorang macam bapak-bapak pula, tapi muda dari kita, bebel aja. Syukur. Dalam keadaan kita dah nak mati tu ada orang bebel lagi. Alhamdulillah. Ada orang tu tak ada terus, tak ada orang guide dia langsung sampai dia mati. Syukur pada Allah. Boleh? Buya ni bapak lah. Dalam majlis ni Buya bapak lah. Bapak dia sudut majlis ilmu. Janganlah rasa malu pula. Buya pun segan kan. Jadi bapak ni Buya muda lagi. Boleh kahwin 3. Nampak tak? Tapi dah macam orang tua. Nampak tak? Tapi khair lah insyaAllah. Baik. Tu jantan betul. Depan bini dia cakap pasal nak kahwin 3. Yang tak jantan ni cakap kat belakang. Senyap-senyap buat planning. Ini bahaya ni. Cuba tanya ni suami-suami. Baik. Baik. Balik. Umi ada dalam ni. Tu ada. Dah menyorok dah. Tak nampak pula gambar semua. Baik. Solat sunat awabin. Ini solat. Apa maksud awabun? Awabun ni datang kalimah awab. Sirah mubalaghah awab. Balik pada mana? Fahamkan dulu sunat awabin. Raja' awab maksudnya apa dah? Raja' iaitu orang yang banyak kembali. Orang yang banyak kembali. Apa maksud orang banyak kembali? Maksud dia, kalau kita tengok sebelum mengaji tu, Syekh Dr. Ali Jumaah disebut, bekas Mufti Mesir masa dia mengaji. Dan ada juga dalam tulisan-tulisan dia, disebut bahawa maksud dia, orang-orang yang membawa maksud banyak kembali ni, banyak kembali apa? Banyak kembali pada Allah. Dipanggil juga dia itu sebagai muti'.
Yang membawa maksud ar-raji' ila ta'atillah. Kalau dalam kitab, kalau antum baca yang kembali, selalu kembali kepada ketaatan kepada Allah. Tu maksud awabin. Bila sebut awabin tu jamak, orang-orang yang selalu kembali kepada ketaatan kepada Allah. Kenapa orang sebut dia awab, selalu kembali? Apa dia punya ni? Lianna, kalau kita tengok Dr. Ali Jumaah dia sebut lianna fa'ilahu raja'a ila Allah Ta'ala wa taba mimma fa'alahu fi naharihi. Apa maksud dia? Iaitu maksud dia kerana pembuat solat ini dia itu kembali kepada Allah Ta'ala dan dia bertaubat di atas apa kesilapan yang dia buat pada waktu siang dia. Boleh faham? Kerana itu dalam mazhab kita, kalau kita tengok dalam mazhab kita, pemahaman Imam Syafi'i kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, sunat awabin ni dia berkongsi, dia kena buat dua. Kalau buat satu tu macam tak sempurna. Iaitu solat sunat solat awabin ni di dua. Satu dipanggil solat yang kita glamour dipanggil solat duha. Dan satu lagi dipanggil solat di antara maghrib dan isyak. Dua-dua ni digelar sebagai solat awabin. Boleh faham tak? Cuma semayang sunat duha datang dengan lafaz duha. Antara maghrib dan isyak datang dengan lafaz awabin. Usalli sunnatul awabin. Kalau semayang duha, solat sunat duha. Tapi dua-dua itu adalah awab, solat awabin. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kena buat dua-dua. Baru kena pada maksud dia, kembali kepada ketaatan, bertaubat di atas dosa dia. Siapa yang buat solat duha tu, dia awab yang membawa maksud, dia kembali bertaubat kepada Allah di atas membawa maksud dia kembali bertaubat pada Allah di atas dosa-dosa yang dibuat pada siang. Maknanya benda tu berulang. Boleh faham tak? Dari dalam mazhab Syafi'i, kaedah solat sunat awabin sebenarnya mestilah digabungkan solat duha dan juga solat selepas maghrib. Di antara maghrib dan isyak. Kefahaman yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i iaitu 4 rakaat atau 6 rakaat itu selain daripada ba'diyah maghrib. Boleh faham setakat ni? Sebelum ni pernah dengar tak bab ni? Maksudnya dalam mazhab Syafi'i benda tu digabungkan. Jadi ambil faedah situ. Mungkin sebelum ni kita pernah dengar tapi mungkin terlepas pandang. Para ulama kita sebelum ini atau ustaz-ustaz yang antum pernah mengaji di masjid pernah mungkin beritahu, tapi kita tak perasan. Jadi Buya mengingatkan kembali. Maka semayang sunat duha, itu dalam mazhab kita Imam Syafi'i lah. Mungkin dalam mazhab lain dia tidak ada masalah. Cuma kita nak sempurna, kita pula mengikut. Kita bermazhabkan Imam Syafi'i. Kita faham bila bermazhab Imam Syafi'i maknanya kita ikut kepada Allah dan Rasul. Tapi yang membawa maksud kita bermazhab iaitu mengikut kefahamannya Imam Syafi'i kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu kena faham. Kadang ada yang kata daripada ikut Imam Syafi'i baik ikut Rasul. Jangan banding macam tu. Tak ada timbul pun persoalan tu sebenarnya. Memang kita ikut Rasul. Tapi kita ni lemah. Kita ni jauh daripada Rasul. Kita bukan zaman dia. Jadi kita ikut ulama. Jadi ulama pula banyak. Maka kita ambil yang mu'tabar. Maka mu'tabar itu 4. Maka antaranya Al-Imam Syafi'i. Maka kenapa pilih Imam Syafi'i? Tak ada masalah. Itu 4 mazhab itu mazhab Ahlussunnah. Maka kita pilih mazhab Syafi'i atas juga dorongan kepada oleh mufti-mufti dan sebagainya.
Para ulama juga yang mengesyorkan. Okey. Jadi lepas ni kalau nak buat sunat awabin, jangan lupa sunat duha tu buat. Baru dia dapat makna awab. Selalu kembali kepada ketaatan dan bertaubat kepada Allah. Jadi dia nampaklah pusingan tu. Kan? Dia kembali ke yang banyak buat maksiat ni. Bila dia nak kembali ya? Boleh faham tak? Baik. Itu sedikit ta'rif dia. Pemahaman solat sunat awal. Supaya kita buat, kita bila semayang dalam keadaan kita faham. Selain daripada itu, banyak tau kitab-kitab bahas benda ni dalam kitab Faidul Qadir, dalam kitab banyaklah ya. Dalam kitab Asnal Matalib, dalam kitab Syarah Imam Nawawi kepada Sahih Muslim. Terima kasih pada ulama-ulama kita yang banyak bantu kita, banyak bagi faham pada kita. Imam Nawawi sampai lupa nak kahwin, sibuknya belajar dan mengajar. Sangat sibuk. Kita zaman kita ni kena pula antum ni dapat buya ni tengah mengajar sebut pasal nak kahwin. Imam Nawawi lupa nak kahwin. Masya Allah. Dia yang bersangka baik. Kadang guru tu dia mengusik, kadang guru ni dia tahu ada dalam majlis kita ni. Kan bagus jumpa jodoh ni dekat dalam majlis. Ada yang kat lengan kat sini, ada yang duda. Ada yang memang teruskan hidup. Carilah orang kahwin. Kan? Masalah. Jangan satu lagi zalimnya aku, ya Allah. Anak-anak dia ada suami dia dah sibuk apa sebagainya. Kahwin lah kalau boleh kahwin. Kalau rasa ada sebab takut kita nak tumpu ibadat, ada yang niat macam tu, tak payah kahwin. Sebab dia nak tumpu, dia dah tinggal seorang, dia nak serah diri Allah. Niat dia baik, okey, move on juga. Tak ada masalah. Boleh faham? Tapi jangan sangkut-sangkut tu, saya orang jadi setia. Walaupun dia dah mati, saya takkan kahwin lagi. Bodoh, tu bodoh. Tak ada guide. Guru tak guide dia. Dia mari dia sebab banyak tengok cerita drama. Banyak sinetron dia tengok. Jadi ada yang terganggu dengan cerita drama tu. Baik. Jamaah ya. Kalau ada yang cakap dia tu bodoh, aku kena buya. Ada bodoh buya, bila buya cakap bodoh tu bodoh. Maksud dia bodoh, nama seorang ulama bodoh. Nama seorang dulu ada seorang ulama nama bodoh. Mungkin asal usul bodoh ni, ibu-ibu kita dulu cakap bodoh-bodoh ni, asal dia nak sebut bodoh macam bertuah lah. Ya Allah, bodoh. Maknanya jadilah kau ulama macam ulama bodoh. Cerdik sikit, jangan tak cerdik. Sampai kat kita bodoh tu dah teruk dah bunyi. Bodoh bunyi. Kena pula kat belah petang ni bodoh bunyi. Case pun tak bunyi bodoh gitu. Tak apalah tu. Khair insya-Allah. Kalau kita tak seronok benda tak payahlah kita sebutkan. Baik. Kan itu sebab apa? Sebab apa Imam Syafi'i cakap gitu? Sebab ada hadis-hadis Nabi SAW. Contohnya dalam kitab Allahumma salli. Contohnya macam hadis Nabi SAW dalam Sahih Muslim. Qala Rasulullah SAW, ini hadis terkenal semua. Salatul awwabin hina tarmadu al-fisal. Salatul awwabin hina tarmadu al-fisal. Sembahyang sunat awabin itu ketika mana buat? Ketika mana berlakunya solat itu? Nabi tak membataskan hanya waktu itu, tapi ini salah satu.
Ini hujah orang ambil berkenaan dengan solat duha tadi. Bila hina tarmadul fisal. Apa maksud tarmadul fisal? Iaitu ketika mana panasnya fisal. Apa maksud fisal? Fisal ni asal makna dia, maksud fisal ni anak-anak unta. Auladun naqah. Anak-anak unta. Anak-anak unta ni bila dia lahir daripada ibu dia di tengah panas, waktu panas. Dia sepanas ni waktu dah mula panas lah. Kalau kat padang pasir tu, waktu duha tu, dia dah mula pasir, dah panas. Jadi anak-anak unta ni yang baru lahir ni, orang Arab ni kadang-kadang bila kesan dia, ada kesan bila ibu lembu betina yang mengandung, lembu unta pula, unta yang mengandung, bila terlalu panas dia boleh mudah beranak tau. Ni negara Arab kat padang pasir. Jadi bila panas tu dia pula dah sampai 9 bulan, dia tak tahulah unta 9 bulan ke tidak, maksudnya dah sampai due dia. Bila panas sangat dia membantu, dia bersalin. Bila bersalin tu anak-anak unta ni tarmadul fisal. Maksud tarmadul fisal, panas, iaitu orang panggil akhfafuha, iaitu sehingga kaki dia tu rasa panas. Kaki dia baru lahir tu, kaki dia orang panggil akhfaf ni, tapak dia tu lembut lagi. Dia mula panas. Jadi kiasan pada waktu itu bila ulama kata bila waktu tu anak unta lahir, time tengah panas padang pasir, itulah waktu duha. Kerana itu para ulama mengatakan solat sunat awab itu adalah semayang solat duha tu. Itulah. Boleh faham tak? Jadi jangan keras. Jangan kalau ada tu jumpa orang, mana ada ni? Mana anak orang duk rasa diri betul dah. Jangan gitu. Imam Syafi'i ni ulama besar. Kan? Carilah satu dunia ni yang seumpama dia, susah. Dia tu dalam sejarah dia yang sabit, yang kisah dia yang benar, yang telah ditahqiq oleh para ulama, umur dia 15 tahun, dia telah dilantik oleh mufti ataupun imam Darul Muhajir, iaitu imam Darul Hijrah, iaitu Imam Malik, guru dia yang sangat terkenal. Sampai orang kata Imam Malik ni kalau ada dalam perjumpaan ulama lain senyap semua, tak berani cakap sebab takut silap, sebab ada orang lebih alim lagi, Imam Malik. Dan Imam Malik ni adab dia cukup tinggi, cukup disiplin. Sampai Khalifah Harun al-Rashid, dia ada 2 orang anak. 2 orang anak ni nak pergi mengaji dengan dia bercadang nak mengaji dengan Imam Malik, sehingga dia hantar utusan pada Imam Malik, suruh Imam Malik ni datang istana mengajar. Imam Malik jawab apa? Beritahu kepada khalifah, maksudnya ketika tu sultan lah. Pemimpin ni. Imam Malik kata apa? Ni tengok haibah ulama. Imam Malik kata al-ilmu ya'ti wa la yu'ta ilaih. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti ilaih. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti ilaih. Ilmu tu beritahu pada khalifah, ilmu tu didatangi, bukan dia datang padanya. Maknanya suruh pesan, suruh datang bawa anak. Akhirnya khalifah mengatakan apa? Tak apa. Khalifah ni pun orang yang baik. Cuma dia mungkin panggil tu atas dasar ialah pemimpin. Adalah niat yang baik mungkin, tapi ni berilmu, kena didahulukan adab dia. Maka akhirnya khalifah pun bawa 2 orang anak ni. Tapi sebelum tu dihantar utusan lagi. Dia kata kalau begitu tak apa, aku akan datang dengan anak-anak aku mengaji dengan Imam Malik di tempat dia. Cuma pesan pada Imam Malik, sediakan tempat khas untuk aku dan anak-anak. Jadi utusan beritahu. Imam Malik kata, apabila semua orang datang mengaji padaku dan duduk di dalam majlisku, maka dia kena duduk bersama dengan yang lainnya. Nampak tu tegas dia. Tu pasal kadang-kadang ada guru yang kata siapa yang masuk dalam majlis ni, yang pangkat datuk letak kat luar. Yang tua letak tua tu kat luar. Yang hebat
Yang lewat sampai duduklah belakang. Yang awal datang duduklah depan. Tapi jangan risau, zaman kita ni semua nak duduk belakang. Mana ada berani duduk depan? Tak banyak yang nak duduk depan, cuma duduk belakang aja. Duduk kat tiang-tiang. Kalau kat masjid negeri tu dah lah tak ramai orang. Semua nak duduk kat tiang kipas tu. Jadi Buya pernah mengajar situ macam mengajar kipas. Sebab semua duduk kat kipas tu. Ni bila ada adab tak ada. IJK kena tekan lah benda ni. Tapi susah dah nak jumpa. Dah yang penting program banyak. Jangan gitu. Kena ubahlah benda tu. Maknanya muhasabah balik. InsyaAllah. Mungkin mula-mula tu orang rasa pelik. Kenapa surau ni pelik? Pilih guru betul-betul. Lepas tu adab nak kena cari. Tak apa. Kita buat kerana Allah SWT. Tengoklah nanti. Allah berkati. Kadang orang pelik. Kadang pergi surau. Apa surau ni? Lain macam adab dia dengan surau lain. Tak apa. Carry on. Bagus dah tu. Alhamdulillah. Kita nak buat untuk Allah yang Allah suka. Allah redha. Baik. Lepas tu mungkin ada yang kata, kita ni nak berdakwah, jangan menyusahkan Ustaz sampai buat adab ni. Kat surau kalau kita buat macam tu, siapa nak datang? Sekarang ni pun tak ramai datang. Jadi biar yang datang tu dapatlah hasil dia. Yang tak datang tu kau buatlah lembut macam mana pun. Memanglah tak datang zaman sekarang ni punya lemah iman. Untuk dia orang tu pakai je speaker luar. Jadi kat rumah tu terkena lah juga teguran-teguran. InsyaAllah. Baik. Asyik nak raih orang. Jadi sampai satu zaman iman orang dah terlalu lemah, nak raih iman dia juga tu zaman tu. Semua dah pemalas. Semua. Dalam kali, okey, masjid. Tak payah datang masjid ya. Semayanglah kat rumah ya. Kan itu Nabi ada ketika-ketika dia siap cakap siapa yang tak datang ke masjid, aku bakar rumah-rumah dia. Ui, kasar punya tu. Ada? Faham dah? Baik. Itu dia tentang tu kalau solat duha. Kalau solat maghrib pula, ulama-ulama berdalilkan. Kebanyakan yang Buya tengok dalam kitab apa ni Az-Zuhud. Yang dalam kitab Az-Zuhud di Imam Ibn al-Mubarak. Imam Ibn al-Mubarak ini, Imam Ibn al-Mubarak ulama yang masya-Allah, ulama tasawuf, ulama yang rabbani, masya-Allah tabarakallah. Imam Ibn al-Mubarak. Yang mana dalam kitab Az-Zuhud, yang mana disebutkan bahawa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini diriwayatkan juga Imam Ibn Abi Syaibah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla ma baina al-maghrib ila salat al-isya fa innaha salatul awabin. Dalam hadis ni pula Nabi kata apa, siapa yang sembahyang maghrib di antara maghrib hingga ke isya, maka sesungguhnya sembahyang itu dipanggil sembahyang solat sunat awabin. Kan itulah dua. Kan itu Imam Syafi'i mengatakan hasil kefahaman dia seolah-olah Allah nak menunjukkan kepada kita bahawa solat sunat awabin ini kena dengan nama dia yang membawa maksud berulang-ulang kembali kepada Allah. Maka yang pertama pada waktu duha, kemudian dia berulang kembali kepada Allah pada waktu maghrib dan antara waktu maghrib dan isya, kemudian dia ulang balik kembali pada Allah pada besoknya duha, kemudian dia ulang balik di antara maghrib dan isya. Jadi satu hari itu dua kali dia berulang untuk kembali bertaubat pada Allah. Maka itu dipanggil solat sunat awabin. Mudah-mudahan Allah beri rezeki kita dapat solat ni lah. Tak dapat buat 4. Sebab ada hadis Nabi SAW yang membawa kepada 4 rakaat, ada yang 6. Dan yang paling Alhamdulillah guru tu bertambah ilmu dia. Kita ni cengang aja macam tu. Cantiklah. Ingatlah. Boleh faham tak? Sayang. Boleh faham? Takut benda ni bila dah terlepas takut tak ulang lah. Qala Rasulullah SAW, man shalla ba'da al-maghrib 6 raka'atin lam yatakallam fima bainahunna bisu'in adalna lahu ibadata 12 sanah. Allahu Akbar. Dalam hadis ni Nabi SAW bersabda, sesiapa yang sembahyang 6 rakaat
dan tak bercakap apa-apa di antara maghrib dan isyak, maka aku bandingkan, iaitu sembahyang dia yang 6 rakaat itu seolah-olah dia telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, 12 tahun. Sintai asharata sana, 12 tahun. Allahu akbar. Maha pengasihnya Allah, rahmahnya Allah, mudahnya dia nak bagi. Yang penting kita cuba buat. Nampak tak? Alhamdulillah. Kemudiannya ada hadis Nabi SAW. Ini kalau riwayat Imam Ibn Majah, qala Rasulullah SAW, man salla bainal maghrib wal isya, siapa yang semayang di antara maghrib dan isya, 20 rakaat. Adalah hadis ni 20 rakaat. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bina bagi dia istana, rumah di dalam syurga. Dah ada dah. Tak sibuk dah. Mungkin kat dunia tak ada rumah pun dia. Tak ada rumah milik dia lah dari segi muamalat. Sewa sampai mati. Rupanya dia tak sedar. Dalam amalan dia, rupanya dia dah ada rumah yang tetap dah dekat syurga. Allahu akbar. Alhamdulillah. Banyak. Contohnya dalam hadis Nabi SAW tentang 4 rakaat. Begitu juga. Ada hadis Nabi SAW tentang 4 rakaat. Banyaklah. Banyak hadis-hadis Nabi SAW. Kalau Buya nak datang kat sini. Tapi nak beritahu terima kasih kepada ulama-ulama kita. Khususnya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Dan dengan adab dia. Ya, dengan mendatangkan. Dia tak detailkan banyak. Tapi bagi orang-orang yang mengaji sedar, dia cukup hormat para ulama yang dia mengaji dengannya. Maka didatangkan demikian. Dia kata apa? Dan kemudian daripada semayang 2 rakaat ratibah itu, maka engkau semayang 4 rakaat atau 6 rakaat dan dinamai akan dia sunnah awabin. Kadang-kadang orang kadang tak jumpa dalam sunan-sunan tau. Tetapi bila buka kitab, lala kali jumpa di dalam kitab Zuhud Imam Ibn Mubarak. Jarang orang tengok. Tapi subhanallah, Dr. Ali Jumaah, dia sampai detailnya macam tu, dia jumpa hadis. Kan itu orang yang beradab, bila dia tengok-tengok hadis dia tak jumpa, dia kata apa? Lam ajid lahu aslan. Aku yang tak jumpa asal hadis ni. Mungkin orang lain jumpa, aku tak jumpa. Tu adab. Jangan tu kata ni tak ada hadis ni, tak ada hadis. Macam kebanyakan sekarang ni dalam YouTube. Dia berasa dia seorang je pakai hadis. Boleh faham tak? Baik. Tu beliau mendatangkan hadis Nabi SAW. Nampak tu? Yang ni didatangkan dalam kitab Jami' As-Saghir Imam Suyuti. Walaupun dalam hadis dalam kitab Imam Suyuti ada banyak hadis dhaif, tapi didatangkan kerana fadail a'mal. Maka qala Rasulullah SAW, ini kalau dalam lafaz dalam Jami' As-Saghir, man shalla bainal maghrib wal isya fa innaha min salatil awabin. Siapa yang sembahyang tadi? Tadi Imam Suyuti, qala Rasulullah SAW, man shalla bainal maghrib wal isya, siapa yang sembahyang di antara maghrib dan isya, fa innaha min salatil awabin. Sembahyang yang dia buat itu adalah dipanggil solat sunat awabin. Buya syarahkan detail sikit bab ni bukan apa. Sebab kalau macam sunat duha kita sudah maklum. Dah tahu dah semua. Memang kalau orang tak tahu dalil pun orang yakin. Sebab apa? Jelas sembahyang-sembahyang tu. Tapi bila solat sunat awabin ni jarang orang buat. Kan? Jadi dan itulah Buya datangkan sikit lah detail dia, walaupun tidaklah detail sangat. Maka disebutkan artinya, barang siapa sembahyang antara maghrib dan isya, maka adalah sembahyangnya itu setengah daripada sembahyang awabin. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'da al-maghrib 6 raka'atin qabla an yatakallama ghufira lahu dhunubuhu 50 sanah. Kalau dalam riwayat yang satu lagi, kalau riwayat Imam Tabarani, ghufira lahu dhunubuhu wa in kanat mithla zubadil bahri. Walaupun seperti buih di lautan dosa dia, Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa-dosa. Kalau kat dalam ini, iaitu siapa yang semayang 6 rakaat di antara maghrib dan isyak, dia tak bercakap apa-apa. Dia terus lepas semayang tak cakap apa-apa. Kecuali zikrullah. Dan dia terus semayang, diampunkan dosa-dosa dia 50 tahun. Allah Akbar. Dah. Kan seronok ni, mudah-mudahan kita dapatlah.
Betul tidak? Kita kadang-kadang banyak dosa kita ni. Ada yang umur 40, ada 50. Kalau ada yang 60, kalau Allah dah ampun 50, tinggal 10 tu kita nak taubat lah. Mudah-mudahan lah. Nah, amin lah. Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah lah. Tapi kita orang mengaji, kita dah belajar dulu kan. Dalam kitab Minhajul Abidin, Buya dah terangkan. Ikut aturan taubat. Kalau dosa yang pada Allah, bangun malam ataupun setiap kali lepas sembahyang bertaubat pada Allah atas dosa-dosa dia. Contohnya yang dibuat dosa kepada Allah, dia berzina dengan pelacur ataupun dia minum arak, itu di antara dia dengan Allah. Tapi kalau dia dengan makhluk, maka dia kena minta maaf dengan makhluk yang dia buat dosa tu, sebab susah dia nak diampunkan Allah. Kalau tidak diampunkan oleh makhluk tu dulu. Benar? Gitu. Jadi kena faham boleh. Kalau dosa meninggalkan kewajipan, maka kenalah qada kewajipan itu. Barulah bertaubat kepada Allah, barulah Allah terima taubat kita insya-Allah. Jadi kalau ada semayang yang tinggal, qada semayang tu dalam masa yang sama bertaubat. Dan qada jangan serabut. Sempat ke tak sempat tu jangan fikir. Buat aja. InsyaAllah kalau tak sempat Allah ni maha pengasih. Maha pengasih. Allah tahu kalau kita jujur nak taubat tu, Allah ampun. Silap start kita buat rakaat yang pertama tu, Allah dah ampun dah semua. Kita tak tahu. Bukan confirm, tapi kita tak tahu. Tapi Allah ni maha pengasih. Luar biasa pengasih. Tak boleh nak dibanding dengan sesiapa. Yang penting jujur kita nak kembali pada Allah. Boleh faham tak? Ya? Jadi walaupun kita ni banyak dosa dulu sebelum ni, Allah maha pengasih. InsyaAllah banyakkan taubat, minta ampun pada Allah. Okey, baik. Dengan cara-cara ni dan kaedah yang diajarkan kepada kita oleh para ulama kita, khususnya yang Buya beritahu tadi, yang diajar kepada kita oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Itu dia. Itulah sebut sedikit berkenaan dengan semayang solat sunat awabin. Baik. Seterusnya kata apa? Artinya barang siapa sembahyang kemudian daripada sembahyang maghrib 6 rakaat dahulu, daripada ia berkata-kata nescaya diampun baginya dengan dia segala dosanya sekira-kira 50 tahun lamanya. Masya-Allah. Ya. Allah, kita ni tak tahulah umur kita ni. Kita ni makin orang panggil makin umur kita makin sikit. Umur kita makin sikit, kita pun tak tahu tinggal kita bila tak macam mana. Kadang Buya sebelum malam kalau nak tidur, Buya selalu fikir, dia kata aku ni agaknya meninggal di mana, dalam keadaan apa. Lepas tu bila dah fikir yang tu, timbul rasa risau, timbul rasa takut. Masa tu berdoa pada Allah. Kita timbul rasa doa, ya Allah, aku tahu aku banyak dosa, ya Allah. Aku tahu banyak nikmat kau beri pada aku tak berhak, ya Allah. Tapi ya Allah, aku minta sangat matikan aku dalam husnul khatimah. Matikan aku dalam keadaan yang baik. Dalam keadaan aku ingat kau, ya Allah. Sebab apa? Kalau kita masuk kubur, kalau kita masuk je kubur dapat nikmat dalam kubur, dah bergembiralah. Tunggulah nikmat yang berkali-kali dan besarnya selepas itu. Tapi kalau dalam kubur tu dah diazab, na'udzubillah, sebab lepasnya itu lebih dahsyat daripada yang dalam tu. Jadi sabarlah, ya. Sabar daripada melakukan maksiat, daripada melakukan haram. Pada semua, pada diri kita semua, banyak muhasabah, banyak istighfar. Jangan lekang lidah, jangan lekang lidah tu. Antum kalau didapati antum dipermudahkan istighfar, maknanya selalu sangat keluar di mulut tu istighfar. Astagfirullah. Kalau zikrullah lah biasa dia sebut ketika hidup, insya-Allah permudah dia dengan menyebut bila nak mati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selesai. Kita baca lagi boleh? Jangan bosan ya. Yalah ni kitab kecil. Buya ajar ni kitab kecil. Dah kan? Takut tak ada ilmu sangat. Jangan pandang rendah. Jangan pandang rendah pada ilmu yang kita belajar. Maka hargai. Kalau kamu syukur yang ni, Allah buka yang lain.
Ilmu ni besar bagi Buya. Apa ilmu pun yang kait dengan Allah, semua benda tu besar. Jangan pandang rendah. Baik. Boleh nak buat. Buya ada rancangan Isnin sampai Ahad. Belajar mustalah hadis, belajar ulumul Quran, belajar kita ajrumiyah, kita Arab. Alamak, kurang lah yang boleh ikut dengannya dah. Dah. Dan Buya rasa pun tak sesuai. Nah, kita belajar tu kena nak rehat umur-umur. Jadi kena belajar punya banyak-banyak sangat. Bukan banyak-banyak sangat. Apa ni maknanya? Hadamkan. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah buka. Doa banyak-banyak. Mudah-mudahan Syama'il Allah hantar guru pada antum mengajar. Kalau tak tabak, cari mana-mana guru. Ajar antum. Mudah-mudahan Allah bimbing antum. Tapi kena beritahu Buya sebab ni tuan rumah. Kalau nak cari ustaz lain mengajar, beritahu Buya. Jangan adab. Buya tak ada masalah. Nak ambil masa Buya mengajar ni pun boleh. Nak ambil tiga-tiga pun boleh. Selasa, Khamis, Ahad, Buya relax. Engkau cari lagu mana-mana mengajar. Tapi dengan izin Buya lah. Sebab Buya tahu rumah. Kalau tak nak izin Buya, buat Google Meet lain. Cari Google. InsyaAllah. Kan? Kita kan hebat-hebat sekarang ni. Kan? Tak perlu guide dan sebagainya. Buya macam perli je. Tak perli. Memang aku perli. Bukan rasa-rasa perli. Aku perli betul. Betul. Baik, boleh faham tak? Baik. Dan kelakuan uddatul muhtajin, ia naqal, diambil daripada syekhnya Mula Ibrahim di dalam kitab Iqadul Qawabili Littaqarrubi bin Nawafili. Ini nama kitab. Iaitu dibaca dahulu doa ini, kemudian daripada sudah sembahyang sunat ratibah maghrib. Maksudnya sebelum sembahyang solat sunat awabin tu, selepas sembahyang ba'diyah maghrib, ini dia datangkan doa yang digunakan oleh siapa? Oleh apa ni, gurunya, iaitu apa ni, Syekh Mula Ibrahim, dalam kitab Iqadul Qawabili Littaqarrubi bin Nawafili, membangunkan penerimaan untuk mendekatkan diri dengan perkara-perkara sunnah. Yang mana dia baca doa ni. Ni doa-doa ni bagus. Kadang-kadang para ulama kita ni, subhanallah ridwanullah alaihim, dia bukannya membuat doa baru, maknanya doa Nabi tak baru, bukan. Dia banyak hadis-hadis jadi diambil, digabungkan, dan mengikut pengalaman Syekh ini, bila dia baca benda ni memberi kesan pada dia. Maka dia juga, selagi mana doa itu tidak mensyirikkan Allah ataupun tidak membawa kepada yang tidak elok, maka dibolehkan dalam Islam. Itu doa dia. Aminkan, Buya baca dulu. Buya rasa cukup kot dengan baca doa ni. Marhaban bi malaikatil lail. Masya-Allah. Macam kawan aja malaikat tu doa ni. Bagus. Marhaban bi malaikatil lail. Selamat datang kepada malaikat malam. Marhaban bil malakainil karimainil katibain. Selamat datang kepada dua malaikat yang kedua-duanya dimuliakan dan juga kedua-duanya menulis kebaikan dan kejahatan. Uktubna fi sahifati. Uktuba fi sahifati. Minta kamu berdua tulislah di dalam di buku tulisan, maknanya sahifahku. Apa dia nak minta tulis? Kita minta malaikat tu tulis. Dia dengar kita. Dia malaikat ni kan. Kalau Raqibun Atid dan malaikat penjaga, dia dengar. Jadi macam kawan. Ni kita minta dia tulis apa? Anni asyhadu an la ilaha illallah. Minta kau orang dua orang, tolonglah tulis di dalam sahifah tu, nanti besok hari kiamat nak ditayangkan. Minta tulis dalam pada tu, dalam tu, bahawa sesungguhnya aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad itu hambanya dan putusannya. Wa asyhadu annal jannata haq.
wa asyhadu annal jannatal haq, dan aku bersaksi bahawa syurga itu benar, wan nar haq, dan juga neraka itu benar. Ini dalam hadis ada. Wal haudhu haq, wal haudhu haq, dan juga telaga haud itu adalah benar, wasyafa'ata haq, dan syafaat itu adalah benar. Ini kita bersaksi ni bahawa wassirata haq, dan titian sirat itu benar, wal mizan haq, dan timbangan pahala dosa itu adalah benar. Wa asyhadu anna sa'ata haq, dan aku bersaksi bahawa hari kiamat itu adalah benar. Atiyatun, pasti akan datang, la raiba fiha, tidak ada syak padanya. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, dan aku bersaksi bahawa Allah akan membangkitkan semua sesiapa yang ada dalam kubur. Allahumma inni audi'uka hadhihi syahadah. Ya Allah, sesungguhnya aku simpankan penyaksian ini liyaumi hajati ilaiha, pada hari aku berhajat kepadanya sebagai asbab dan sebagai hujah untuk aku selamat. Maknanya hari kiamat lah kita simpan pada Allah dengan penyaksian kita ini. Allah mahdud biha wizri, ya Allah, dengan penyaksianku ini ya Allah, maka engkau hapuskan dosa-dosaku. Waghfir biha dhanbi, dan ampunkan segala dosa-dosaku, kesalahan-kesalahanku, mula-mula kesalahan-kesalahanku, dan ampunkan dengannya dosa-dosaku, dengan penyaksian kita itu. Wathaqil biha mizani, dan dengan penyaksian aku ini ya Allah, engkau beratkanlah timbangan pahalaku. Wa aujib biha amani, dan dengannya ya Allah, engkau wajibkan, pastikan, confirmkan bagi aku keamananku, iaitu keselamatanku. Wa tajawaz anni, dan ampunkan aku ataupun lepaskan aku daripada segala dosa dan azab. Ya Arhamar Rahimin, wahai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ataupun yang paling pengasih di kalangan yang mengasihi. Ni doa ni. Amin. Cuba try lah. Kita ada kitab kan? Cuba try lah. Boleh, tidak ada masalah. Kita dah mengaji, kita doa. Sebelum ni pun kan kita ada guide pun. Ni kita juga ada guide daripada kitab Syekh Abdul Samad Hidayatul Salikin. Tak salah kita nak cuba. Yang sebelum-sebelum ni mungkin kita berdoa, main kita doa kita punya je lah. Betul tidak? Kita doa ya Allah kan? Tak ada guide pun daripada para ulama, tapi betul tak yang kita buat tu? Betul juga kita berdoa. Apa-apa nak berdoa, maka tiba ada doa ni. Ulama kita cadangkan sebab dia dah mengalami pengalaman dan dia merasai kelazatan dan merasai keberhasilannya, maka dia pun cadangkan di dalam kitab ini. Mudah-mudahan Allah bagi peluang untuk kita beramal, insya-Allah. Boleh faham ni? Ya. Bila Buya cakap-cakap tadi, jangan kecil hati pula ya. Tapi tak apa, khair insya-Allah. Buya dapat mengajar ni pun syukur dah. Kalau besok sampai satu masa tiba tak dapat mengajar, itu kehendak Allah, walaupun Buya galat. Apa yang Buya cakap ni bukan untuk antum saja. Buya takut Allah tarik nikmat ini daripada antum dan daripada Buya sendiri. Yang tak banyak ilmu ni Allah bagi peluang mengajar. Jadi takut kita bila tersilap dan riak, ada rasa dalam kita, rasa diri kita deserve sangat benda-benda macam ni, sehingga tidak ada tawaduk dalam diri kita, maka kita takut Allah tarik. Jadi apa yang kita perlu buat, apa yang dipermudahkan sekarang ni, bersyukur dan rujuklah para ulama langkah yang seterusnya. Bukan kita tak boleh berfikir, boleh, tapi bila kita fikir takut kita tidak ada guide, rujuklah para ulama. Betul tak apa kita fikir, betul tak cara, bukan salah kita nak mikir. Boleh faham tak? InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan, dan kita sama-samalah berdoa, mudah-mudahan Allah permudahkan semua. Dan media ada apa-apa lagi nak ni? Ni ada apa lagi? Saya nak minta izin untuk tayangkan slide korban. Ni korban. Kita dah selesai. Jadi Ustaz Musa dia ada hantar gambar-gambar, dia hantar video. Jadi kita tengok boleh kita tengok slide tu, gembira dia. Mungkin ada ucapan-ucapan dia apa sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan kita berbuat perbaikan lagi di masa akan datang, insya-Allah. Berapa panjang? Ada berapa benda nak tunjuk? Ada 2 video, satu video 3 minit dan 26 saat, dan satu lagi dalam 11 minit lebih. Dalam 15 minit sudah kurang semua. Semua sekali boleh Boleh tunggu tak apa top up ada Boleh, insya-Allah. Okey, teruskan. Sebelum tu kita tutup dulu majlis kita ni dulu ya. Mudah-mudahan Allah permudahkan kita, Allah berkati di majlis kita ni. Kita tutup majlis ilmu lah, sebab kita nak tengok yang itu nanti.
Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah berkati kita insya-Allah. Tak apalah, yang ini kita sekalikan kita baca doa pendek dulu untuk menangguhkan majlis kita ni. Nanti last kali baru kita baca Rabbana anfa'na bima 'allamtana insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi. Amin. Ya Allah, keluarkanlah kami daripada kegelapan keraguan. Amin. Wa akrimna binuril fahmi. Amin. Muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman. Amin. Waftah lana abwaabal ilmi. Amin. Bukakan kami pintu-pintu ilmu. Amin. Wa zayyidna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Amin. Hiasi kami dengan akhlak yang mulia dan lembut. Amin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Amin. Ya Allah, jadikan himpunan kami himpunan yang dirahmati. Wa Amin. tafarruqana min ba'di farqan ma'sura. Amin. Berpesan kami selepas ini berpesan dijaga dari kemaksiatan perkara rahmatika ya rahman rahimin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Teruskan Midi. Terima ya. Ni apa? Ini yang slide korban. Perang kan pada orang. Okey. Sekarang saya akan tayangkan slide korban. Okey. Yang kami dah buat lah. Boleh. Okey. Allah Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Buya nampak gambar Buya mana? Mana slide-nya? Buya yang dikorbankan kat sini. Sekejap ya. Saya kena Allah. Saya cuba sekali lagi. Saya kena unpinkan dia. Boleh? Ada ya. Lain kali apa ni dia bila nak tayang present ni dia perlukan internet kuat. Hamidi yang perlu internet kuat. Salah satu faktor dia. Betul. Maksudnya insya-Allah bantulah tu. Hamidi sebagai host tu bantu dia upgrade dia punya internet supaya yang lain dipermudahkan insya-Allah pengajian dia insya-Allah. Kalau tak nanti apa ni susah pun nak. Ini boleh kalau nak present ni dia boleh ni ke Midi? Saya? Ambil daripada WhatsApp web tu. Boleh saya cuba sekali lagi ya. Tadi saya Jap. Cuba tengok Buya cuba tengok. boleh? Kamu ada hantar kat Buya kan? Ada. Cuba Buya tengok. Okey. A window. Dah tekan apa ni? Your entire screen, a window, a tab. A window. Buka window. Buya buka yang Buya punya WhatsApp punya yang tu. Yang gambar. Buka WhatsApp. Okey. Ya. Okey, Buya playkan video tu. Ni. Dapat tak? Nampak tak? Buya dah present tak? Dah present? Buya belum present. Apa dia? Buya belum present. Saya tak nampak. Present. Present a window. Dapat tak? Tak dapat. Masih tak dapat. Masih tak dapat Buya. Dah lah. Buya pun tak tahu. Nantilah. Asal dia bunyi lagi ni? Dia kena stop play. Tak
Tak boleh, tak boleh kan? Tak nampak. Masih nampak gambar Buya juga. Yang present tu tak keluar. Okey, tak apalah. Nanti Mungkin Midi apa? Hari Khamis saya cuba present. Nak try lagi? Saya cuba sekali lagi bang. Sekali je lah lagi. Kalau tak boleh lagi, tangguhlah. Baik. Saya cuba. Video Ustaz Musa je lah. Mungkin yang itu dia gambar tak banyak bergerak. Video satu lagi. Okey, boleh biar. Sambil yang Midi tengah ni, mungkin ada di kalangan kita ni ada yang apa ni, keluarga ada meninggal, sama ada sakit atau COVID. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ustaz Haji Musa bin Muhammad Ali sebagai Imam Daerah Qasudin dan Mudir Madrasah Tahfiz An-Nur Pulau Qasudin dan Ketua Yayasan Pertubuhan Umat Islam di Kampuchia Daerah Qasudin. Saya telah mengenali Tuan Guru Abuya dari tahun 2002 sampai sekarang, alhamdulillah. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Guru kita Abuya dan para jamaah yang telah memberi sokongan di dalam melaksanakan ibadat kurban di Kampuchia. Alhamdulillah, pada tahun ini saya telah terima amanah dari Tuan Guru kita Abuya sebanyak 46 ekor kurban dan 2 ekor akikah. Semuanya 48 ekor untuk saya sempurnakan dan semuanya telah selesai dengan lancar dengan izin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Dan duit saya 60 ekor dan saya telah membahagia kepada 78 kampung, 78 kampung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Minta maaf saya nak maklumkan Tuan Guru kita Abuya dengan jemaah-jemaah yang Jumat Abuya, Jumat sekolah Abuya, itu saya nak maklumkan saya sudah mengenali Abuya daripada tahun 2002 dan Abuya telah bersama-sama berusaha dengan ustaz-ustaz dan kawan-kawan beliau di Malaysia sehingga dapat membina masjid di Kampuchia, cukup masjid. Alhamdulillah, saya sinarai masjid-masjid dan di kampung-kampung yang Abuya sudah usaha buat. Yang pertama, masjid di kampung saya itu Kampung Qasudin, Kampung Bahagia. Masjid nama Masjid Nurul Huda Darul Iman di Pulau Qasudin, Negeri Pujan.
Dan Abuya juga pernah membawa kampulan qasidah yang terdiri daripada anak murid beliau untuk berqasidah di kampung saya dan dapat mengajar Ustaz Muaz cara main qasidah 2 malam 3 hari. Alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah Islam kita kalau ada nikah orang bawa yang sudah anak murid saya di madrasah tapi Nur yang Ustaz Muaz yang orang sebagai guru yang ajarkan main-main qasidah itu. Dulu dia main menyusun orang kafir, tapi sekarang alhamdulillah Abuya bawa kampulan qasidah belajar anak murid madrasah saya tapi Nur sampai sekarang ada Islam kita buat qasidah. Alhamdulillah cukup acara Islam kita. Masjid yang kedua Masjid Al-Hidayah Kampung Amproj Negeri Tekeau. Masjid yang ketiga namanya Masjid Darussalam Kampung Kerbau Kampung Cam Negeri Kampung Cam. Dan kampung ini Abuya Dengar Dengar ya, tapi suara dia slow sikit. Untuk menduduk di kampung tersebut. Yang masjid yang keempat Masjid Nurul Huda, ini kampung Ciatua, Tekong Kemum, negeri Tekong Kemum. Masjid yang kelima dia tak dengar lah. Minit, kamu stop present ni. Okey. Dengar suara je. Dengar suara je. Receh. Tutup je. Okey. Buya apa ni? Yang Jumat Abuya, Jumat sekolah Abuya itu saya nak maklumkan saya sudah mengenali Abuya daripada tahun 2002 dan Abuya telah bersama-sama berusaha dengan Ustaz masjid di kampung saya itu Kampung Koksudin, Kampung Bahagia. Masjid nama Masjid Nurul Huda Darul Iman di Pulau Koksudin, negeri Kampung Cam. Dan Abuya juga pernah membawa kampulan qasidah yang terdiri daripada anak murid beliau untuk berqasidah di kampung saya dan dapat mengajar Ustaz Muaz cara main qasidah 2 malam 3 hari. Alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah Islam kita kalau ada nikah orang bawa yang qasidah anak murid saya di madrasah tapi di Nur yang Ustaz Muaz yang orang
ya sebagai guru dia ajarkan main-main ustaz itu. Dulu dia main menyusik orang kafir, tapi sekarang alhamdulillah Abuya Bapak kampulan ustaz mengajar anak murid madrasah saya Tahfidz An-Nur sampai sekarang ada Islam kita kuat ustaz. Alhamdulillah ikut acara Islam kita. Masjid yang kedua Masjid Al-Hidayah Kampung Angkro Negeri Tegal. Masjid yang ketiga namanya Masjid Darussalam Kampung Kerbau Kampung Cang Negeri Kunjang. Dan kampung ini Abuya yang masjid yang keempat Masjid Nurul Huda, jadi Kampung Ciah Tua, Tepang Kumum, Negeri Tepang Kumum. Masjid yang kelima Masjid Nurul Huda, Kampung Sanjay, Aceh, Negeri Aceh. Masjid yang keenam Masjid Nurul Huda, Setentrai, Negeri Setentrai. Masjid yang ketujuh Masjid sedang kuat sekarang, Masjid nama Sa'adah Ad-Darain Kampung Pesong yang sekarang tengah pembinaan ataupun kuat. Sekarang saya suka naikkan bom, jadi upah batu atap. Atap yang bom jadi upah itu sudah selesai semua. Ya. Sekarang yang siap atap dengan bom jadi upah, waktu sekarang bukan tengah pesta, Alhamdulillah. Saya harap Abuya dan jemaah kita, saya harap membantu akan sambung lagi yang Masjid Kosong. Alhamdulillah Kampung Kosong ini juga Abuya pernah memberi tazkirah untuk penduduk di kampung yang tersebut. Alhamdulillah yang di Kunjang ini alhamdulillah banyak yang guru saya untuk guru kita Abuya yang bawa alhamdulillah untuk dakwah ya dengan tazkirah dengan Bapak Ustaz yang untuk memberi Islam di Kemudian. Alhamdulillah semua yang ikut cara Islam kita yang buat macam cara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah saya mengucap terima kasih yang doa ini macam takut yang saya tak pandai cakap ya bahasa Malaysia. Kalau saya pandai cakap bahasa Campa dengan bahasa Kemuja, itu saya doa guru kita Abuya Deputa dan saya doa untuk para jemaah semua itu selamat dunia akhirat dan lepas jauh daripada yang sakit virus corona. Ya selamat terus Islam kita alhamdulillah seluruh kepada Abuya
dan juga para jamaah semua atas kekurangan saya dalam melaksanakan amanah yang diberikan. Nah, sekali lagi saya ingin mengucap jutaan terima kasih kepada Tuan Guru kita Abuya Ustaz Muhammad Fadil bin Haji Ismail. Semoga segala kebaikan Tuan Guru dan para jemaah semua Allah Subhanahu wa taala membalas dengan surganya di hari akhirat nanti. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah yang saya terima yang kurban ya kurban tu. Amin. Alhamdulillah. Jadi kamu dengar kami ni? Dengar. Ulas sikit apa Ustaz Musa cakap tu. Faham ke tak? Faham ya. Ustaz Musa dia mengucapkan ribuan terima kasih pada jemaah, pada Abuya terutamanya dan pada jemaah semua atas usaha Abuya selama hampir 19 tahun bermula daripada 2002. Abuya membantu mereka di Kemboja daripada membuat satu masjid ke satu masjid sehingga masjid sekarang masjid ke-7, Masjid Saadah Darain, yang mana pembinaan ini dah hampir siap, dah naik dinding, naik kubah sebagainya. Dan di samping itu juga dengan korban Kemboja selama lebih kurang 19 tahun. Tu Ustaz Musa mengucapkan banyak terima kasih dan minta membantu dia menyiapkan masjid ke-7 ni, Masjid Saadah Darain, kepada jemaah kita untuk minta bantuan macam tu lah. Setakat tu ya. Cuma Buya saya nak buat perbetulan sikit lah. Mungkin Ustaz Musa tu dia semangat sangat, dia terlupa waktu dia jumpa Buya. Sebab 2002 Buya kat Mesir lagi. Oh okey. Buya balik 2006. Jadi saya ingat Buya mula kenal dia 2007. Maksudnya jadi 2007 dalam 14 tahun sampai 2021. Berapa tahun? Dalam 14 tahun. Lebih kurang 14 tahun. 14 tahun. Dia semangat sangat sampai 19 tahun. Jadi Buya nak betulkan tu. Jadi apa yang Ustaz Musa cakap tu, wala fakhr, tidak ada kebanggaan, tapi mungkin niat dia beritahu macam tu rasa seronok. Dan apa yang hamba-hamba Allah sebelum ni mengusahakan dengan pembinaan masjid apa sebagainya tu, mungkin masa tu Buya tak berpeluang bersama antum dan Allah pemudahkan masjid yang ke-7 bersama antum, dan takdir Allah pula bila bersama antum Allah takdirkan nama masjid tu dengan nama Saadatud Darain. Mudah-mudahan Allah beri taufik untuk kita dapat siapkan masjid itu insya-Allah. Amin. Jadi mudah-mudahan apa yang Ustaz Musa dah diberitahu juga, korban semua amanahnya dia sudah selesaikan. Yang video tadi tu gambar satu-satu lembu kena sembelih tu sampai 48 ekor tu. Yang gambar mula-mula tu video tu. Betul. Yang ada bunyi takbir tu. Jadi siapa yang nak minta ambil forward lah kat dia orang, tengok sendirilah dalam encik masing-masing. Boleh post kan dekat mana yang dia tayang gambar dia, nama dia ada kat situ. Jadi semua 48 ekor satu-satu dia tunjuk gambar. Kan? Jadi dah diedit maknanya cukup syarat dia insya-Allah dari segi hukum syariat, tinggal kita mengikhlaskan hati kita jauh minta Allah Subhanahu Wa Taala terima apa yang kita buat ini. Maka Buya minta maaf tadi Ustaz Musa mungkin semangat sangat wala fakhr. Buya pun jadi segan nak dengar tadi, patutnya tak perlu nak beritahu pasal benda tu, cuma mungkin Ustaz Musa nak bagi semangat antum untuk bantu masjid ni. Allah bagi peluang antum masa hidup Buya ni adalah tu yang ke-7 ni dapat bersama antum. Jadi mudah-mudahan Allah pemudah. Yang lain tu mungkin ada rezeki daripada kawan-kawan yang lain yang bersama Buya masa tu. Tapi subhanallah, semua ni
Allah punya pemberian dan kita sangat bersyukur. Kita minta Allah terima sajalah. Kita minta Allah terima benda tu. Dan alhamdulillah dakwah-dakwah di Kemboja macam Ustaz Musa cakap tadi, itu yang paling Buya suka, memberi kesan yang baik. Dan dia orang bermazhab Syafi'i. Dulu dia kata majlis-majlis kahwin orang-orang Kemboja banyak dengan muzik-muzik, dia kata orang kafir. Maksudnya muzik lagu-lagu campur, lagu-lagu Kemboja lah, lagu kita. Sekarang ni semua pakai qasidah. Buya ingat masa Buya pergi dulu tu, Buya teringat masa tu ada yang tak pakai baju, ada duduk belakang tau, dekat belakang pentas tu, ada menyuruh kat belakang pokok. Buya tanya tu kenapa dia orang tak datang. Jadi Ustaz Musa kata tu orang kafir, dia seronok dengar bunyi qasidah. Jadi kadang-kadang ada yang buat majlis-majlis dia orang, dia buat qasidah tu, dia tak tahu tu qasidah tu, dia pun tak faham makna, tapi dia sukalah. Jadi syukur alhamdulillah. Dan dakwah dalam kat sana banyak Buya kalau bagi tazkirah lebih kepada perkara-perkara asas dan Islam, bermula dengan rukun iman, rukun Islam, bermula dengan rukun iman, rukun Islam dengan rukun ihsan, dan apakah yang perlu dibuat, apakah yang halal, apa yang haram. Jadi alhamdulillah hasil khabar Ustaz Musa tadi mengembirakan juga setiap para pendakwah yang ada ke sana, memberi kesan yang baik. InsyaAllah wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua ya. InsyaAllah mudah-mudahan antum dengar tak tadi jelas tadi penerangan ya. Yang penting korban tu maknanya dah selesai. Itu yang Buya nak beritahu tu. Cuma bila kita tengah buat masjid ni, Ustaz Musa dia panjang pula video, itu pun dah diedit tu kan Amidi dah edit potong-potong. Ya Buya, betul. Banyak lagi dia cakap tu. Jadi khairlah insya-Allah. Kita bangkit bersama Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mati dengan husnul khatimah insya-Allah, dan dimudahkan kebaikan. Dan bersangka baiklah pada para ulama, antum semua Buya pesan, mudah-mudahan Allah berikan keyakinan kepada asbab dan perjalanan kepada Allah dan Rasul, sehingga mati dalam keadaan tetap yuthabbitna ala qawli thabit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita baca doa kita insya-Allah. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر أستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصعب المصابيه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا أصرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا
بالمصطفى الرسول نضى بكل سول بالمصطفى الرسول نضى بكل سول بالمصطفى الرسول نضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد الطش الصحب والحمد للإله وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على جميع المحامد من به تفرج الكروب وتكشف الشدائد سيدنا محمد وآله وصحبه يا حي يا قيوم يا واحد. Alhamdulillah. Ke semua. Jadi mudah-mudahan Allah SWT mencuri rahmat kalau ada di kalangan kita yang mungkin dah pergi meninggal dunia dan ada mungkin di kalangan kita yang COVID meninggal dunia. Mungkin ada di kalangan antum macam apa ni siapa ni Pak Mertua meninggal dunia sebab COVID itu. Sepanjang tu alhamdulillah Allah pemudahkan berita khidmat dengan bapa mertua dia, masya-Allah. Insya-Allah mudah-mudahan isi yang salihah kepada suaminya, berkhidmat kepada ibu mertua, bapa mertuanya, macam-macam ujian dan sebagainya. Percayalah sebenarnya Allah nak bagi pahala pada Rita sebenarnya. Maka doakan yang baik pada ayah itu, mudah-mudahan Allah cuci rahmat. Sedekahkan Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah mudah-mudahan pemudah teruskan macam hadis Syama'il tu setiap Jumaat niat yang menguruskan niat ambil berkat selawat pada Nabi SAW. Siapa ni? Habis Lina ada sini? Ada dalam kelas?